Okey, dah dengar? Dengar. Okey, clear. Clear. Okey. Ya. Okey. Valid, betul lah macam abang cakap tadi tu, dia ada divergence, tiba-tiba dia terus naik. Ini kita cerita hanya kita pakai what we call it, Satu time frame. satu time frame, satu. Lepas tu kita pakai EMA 12 dengan 26. Kelemahan EMA 12 dan 26 ni, dia tak bagi tahu bila dia nak reverse. Dia tak bagi tahu. Dia hanya bagi tahu trend saja. Lepas Oh, tu kita kena ada BB. BB inilah yang bantu kita MHV. nak naik ataupun tak. Kalau kita tengok ni, dia masih dalam keadaan momentum lagi. Nampak tak? So, kekuatan nak naik tu masih kuat lagi lah. Betul. Dan Betul, lower betul, time betul. frame pula ada isu. So, kalau kita pakai EMA 12-26 sahaja, dan kita akan kantoi lah kat situ. Lingkup lah. Tak kisah nak pakai silakan, tak ada masalah pun pada saya boleh. Tetapi ada sebab kenapa saya tak pakai EMA. Dulu saya memang pakai EMA 21 dan juga EMA 100 ataupun EMA 100 dan 200. Hanya pakai EMA saja. Tapi lepas saya kaji-kaji, dia ada kelemahan sedikit yang tak boleh nak bagi tahu market tu bila dia nak reverse. So apa yang saya buat adalah bila saya tengok dia ada BB, dan BB tu tolong bantu saya. Okay. So kalau anda tengok dekat sini, nampak ni setup apa? Dia naik, tapi kat sini nampak ada divergence. Betul? So ini adalah setup A2. Betul? So sekarang dia dah buat candle arah kukuh. Some so-called kita kata candle arah kukuh kat sini. Nampak tak? Bila dia dah buat candle arah kukuh, kita tengok arah kukuh ni valid ataupun tak. Yang ni adalah bukan setup B, sebaliknya ini adalah setup MK. Kita nak tengok macam mana. H1 mesti ada momentum sell. Nampak tak? H1 ni ada momentum sell ni. Nampak? Okay. So bila H1 ni ada momentum sell dan saya jangkakan yang dia akan naik melepasi mid BB. Okay. Saya jangkakan dia cross dekat sini, dia akan duduk dekat sini. Dan perasan tak, EMA 150 di atas EMA, di atas mid BB. Inilah setup mat silau. So, kepada mereka jangan confuse lagi, just fokus setup A1 dan A2 dan juga B dulu. Yang ini relax dulu. Okay, ini tambahan saja. Yang ni saya baru nak monitor dan insyaAllah yang ni saya akan bagi tahu nanti macam mana pergerakan. Dia ada sebenarnya dekat NJ. Kalau tuan-tuan tengok dekat NJ ni, alright? Tuan tengok dekat NJ, perasan tak ni? Ni dia ada candle arah kukuh sell, okey? Nampak? Okay, dia ada candle arah kukuh sell dan dia naik sampai di zone re-entry sell di sini. Nampak tak? Okey. So nak sahkan, pastikan dekat H1 ada momentum sell. Nampak tak ni dia ada momentum sell? Nampak tak ni? Dia berada di mid BB ke top BB dalam masa yang sama. Nampak tak ni EMA 50 di atas mid BB. Inilah setup mat silau. Tapi di syarat dia H4 mesti ada candle arah kukuh dan re-entry. Itu syarat dia. Itu wajib. Selalu setup mat silau ni terjadi bila ada candle arah kukuh dan re-entry. Okay. Entry dia tengok di mana? M15 ke macam mana? Sama juga. Kalau ini dah ada MHV, sama. Dia sebenarnya dia MHV. Pastikan di M15 ada MHV. Okay. Nampak? M15 ni ada MHV. Dan dia ada, nampak tak EMA 200, EMA 100 ni di atas, di bawah EMA 200. Dan dia jadi market hilang volume kat sini. So layer je lah di atas, daripada 200 ni. Masuk dia macam tu. 10 pip atas, 10 pip bawah, target 50 pip. InsyaAllah benda tu berjalan. Tapi syarat dia apa? Syarat dia di H4 perlu ada candle arah kukuh dan re-entry. Itu yang paling penting. Yang ni kena buat SOP balik lah Abang Zudi kan. Kena jumpa. Tak boleh lagi. Aku tak boleh buat SOP lagi. Tak boleh. So kena datang balik baru boleh. Tetapi untuk besok Abang dah boleh tahu tempat kawasan entry di sini. Nampak tak? Ini adalah setup B kita. Nampak? Ada momentum. So kita nak tunggu re-entry style. Macam mana re-entry style ini akan valid bila di H1? Dia jadi apa?
market hilang volume yang pertama, dekat sini kita jangkakan price akan naik sampai ke atas ni. Okey. Lepas daripada tu dia ada DDMA, EMA 50 ni yang kalau hijau ni akan potong top BB. Sekiranya itu berlaku. Dan satu lagi EMA 100 ni yang kalau hitam ini di bawah EMA 200. Kiranya itu berlaku pergi dekat M15 cepat-cepat. Layer je lah. Pastikan dia jadi market hilang volume. Dan layer di antara EMA 200 ni insyaAllah dapat pucuk lah. Okay, so once kita entry dekat kawasan ni dan saya jangkakan sepatutnya dia terus jadi momentum sell, tetapi seandainya dia tidak jadi momentum sell, dia jadi market hilang volume buy, cepat-cepat keluar daripada market. Itu sahajalah yang saya nak cerita. So basically yang saya share pada tuan-tuan ni adalah daripada structure yang sebelum berubah trend kepada mid structure dan kepada structure yang dah berubah trend ni. Dan bila dia nak habis. So at least dah ada 3 kawasan lah. Kalau kata tak boleh nak entry lagi, saya pun tak faham jugalah. Itu je. Saya terlepas lah Rizal nak jalan. Daripada mana terlepas? Daripada saya tak dia tunggulah MK. Saya terlepas lah MK. Lepas tu kita ada yang B, saya tunggulah. Kalau sayang sangat satu pair sahaja. Saya tak boleh cikgu. Pair lain saya tak boleh. Saya hanya boleh pair gold saja. NJ saja. Dan silakanlah. So ini salah satu option pada anda semualah sebenarnya. Okay. So itu adalah apa yang saya nak kongsikan dengan anda semualah. Ada sebarang persoalan, silakan kalau ada yang nak bertanya dan bagi tahu pair apa yang nak tengok lah, yang nak kita buat what we call it, analisa pergerakan market kalau ada. So dalam group support tu, so JPY ni pada saya semua dah start. Semua dah start. Esok pilihlah yang mana berkenan dia, kecuali EJ. EJ belum ada momentum dan juga GJ. So NJ dah ada. So pilihlah yang tuan yang suka yang mana lah. J pun adalah ke. Okay. Bang, saya masuk GU tadi bang. Apa masalahnya kat GU tu? Saya re-entry H1 bang. Agak-agak dia lipat. Yang tu saya tak pastilah. Yang tu kena buat analisa sendirilah banyaknya. Saya minta maaf, H1 ni saya pulanglah dia macam ni Untuk menjadi satu setup dia memerlukan 5 candle. So kalau H1 dalam masa satu hari ada berapa candle H1? 24. So 24 kalau kita bahagi 5 berapa dapat? Berapa? 5. So daripada 5 tu mana satu momentum yang betul? Ya. Daripada 5 candle tadi tu yang mana berapa persen momentum ni, katalah kita ada momentum sell, berapa persen momentum sell yang betul? 20%. Kan 20%. So kita pun tak tahu yang 20% tu win ataupun kalah kan, hanya 20% saja yang kita tahu kan. So takkan kita nak entry juga nak pakai H1 tu. Why not? Kita tahu di H4 satu hari ada berapa candle? 6. Okey, kalau satu structure terjadi, berapa structure akan terjadi dalam H4? Ada 5 candle. Satu hari sekali. Satu sekali. So insya-Allah yang satu tu confirm lah jadi. Yang tadi tu 1/5. Belum tentu lagi yang tu betul ataupun salah. Tapi kalau korang ada masa, silakanlah. Saya tak dah kot. Dulu saya tengok benda tu H1 tapi saya kurang sikit lah kot. Tapi kalau anda nak, silakan lah. Saya tak ada masalah. Go ahead lah.
Kalau macam saya taklah, saya mungkin dah berumur, anda mungkin baru umur 20-an, so mungkin masih ada energi yang tinggi. Macam saya tak ada dah energi yang agak slow, so kita just relax je lah nak cek. Okay, so itu pandangan saya. Kalau tuan-tuan nak ikut silakan. Kalau tuan-tuan rasa, oh tak apa bang, cikgu saya boleh je H1, then go ahead lah. That is your money, it's not my money. Then layer pula tu kau punya layer. Lepas tu MC duduk kat tepi. Lepas tu salah cikgu, teknik tak betul, ni tak betul. Walhal money management kita tak jaga. Kan? So basically tolong jaga money management. Ibarat kita di berniaga lah, kita bukan berjudi lah. Ini pada saya. So kita duduk tengok betul-betul market, kan? What we call it, analysekan betul-betul, layer betul-betul, tengok pada tempat yang betul. Jangan kejar sangat. Sometimes kita akan jadi blind spot. Saya banyak kali dah kena blind spot. Jadi saya tak naklah cerita pada anda semua kan, kenapa terjadi. It's all about kita punya psikologi. Dalam teknik ni, teknik 20% je sebenarnya. Pada saya, teknik hanya 20%. 80% is psikologi. Psikologi ni, dia block dekat mana? Dekat ni, aku nak kena dapat juga ni $1,000 sehari. Betul tak? Aku nak kena dapat juga ni $100 sehari. Itu yang kita henjut betul-betul tu. Bila market reverse, mula kita menggagau. Padahal dia reverse kejap je, contoh macam ni kan. Dia reverse kejap je, dia tahu dah nak naik. Dia reverse, ambil kita, akaun kita PMC, dia naik. Ui, sakit hati bang. Tapi kalau korang boleh sabar, dia tak apa. Saya okey je benda tu. Atas masing-masing lah. So money management yang masing-masing. Kalau anda rasa H1 itu forte anda, silakan. Ikut SOP yang betul. Kalau nak sustain lah. Saya dah tengok dah ramai orang teknik macam-macam. Okay, dan dia dah boleh dapat. Hari ni, oh bang, saya buat 100. Hari malam saya dapat $1,000. Alhamdulillah, silakan. Esok saya buat 100. Tapi saya MC. Ataupun saya dah buat dah dapat $1,000. Okey, saya nak unjuk dapat $10,000 kan. Okey, teruskan. Esok tengok 1,000 tu pun habis. Saya ada beberapa trader saya yang macam tu. Dia daripada $30 boleh naik $100. Sekejap je. Daripada $100 dia boleh naik sampai $1,000. Tapi bila dia naik $1,000 ke $5,000, $10,000, akaun dia sentiasa MC. Dan dia depo almost dekat $20,000. Saya tengok. Sebab dia nak revenge. So, anda pilih yang mana anda nak lah. Macam saya tak ada dah habis masuk untuk revenge lah. Okay? Sorry, celoteh terpanjang sikit. Dah masuk second video ni jadi macam ni. Okay? So, you choose your appetite lah. Risk appetite. Please choose risk appetite. Macam saya dah cukup dapat 3 ke 5% setiap minggu pun saya dah good enough lah. Okay? Then, you gandakan lah you punya, what we call it, you punya equity. Itu je sebenarnya. Okay, ada soalan? Bang nak tanya pasal gold dekat Okay, goal. weekly the entry sell, daily MHP, H4 dia Dia- MHP. Dia start pada weekly Sekejap Sekejap kita tengok daripada weekly Kita tengok pada weekly. Okay, weekly. Okay, dia di zone MA 510 high. Tak sampai lagi lah. Tapi dia di situ. Dan daily MHV, okay. Kemudian H4 ada momentum re-entry buy. Betul. Okay, so apa soalannya? Adakah 3 candle H4 sebelum ni CSAK? Yang this one ke? Yang sebelah dia tu. Ke yang ni? Okay, Yang tu. cuba tengok balik. CSSK hanya akan berlaku bila mana candle close melepasi mid BB dan MA 510 low. So sekarang ni dia close di atas. Nampak tak? 5 tu.
low. Ataupun ngam-ngam lah. Pada saya kalau ngam-ngam ni, kita ambil langkah orang panggil apa, berjaga-jaga tak payahlah. Faham tak? Okey. Ada setengah broker yang dia akan di bawah MA 510. Okey, ada setengah broker mungkin lepas daripada MA 510. So pada saya ngam-ngam ni just biar je lah. Kan? Saya even though the momentum itself. Kalau momentum tu, sekejap saya nak tunjuk satu. Macam ni. 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 Nampak tak ni? Ni ada satu momentum kan? Nampak tak? Dia close ngam-ngam dekat atas line tu. Tak payahlah ambil. Tetapi kalau dia close, nampak tak momentum yang close macam ni? Then okey lah tu. Kan? Biarlah tinggi sikit daripada yang biasa. Okey. Boleh? Okey, baik. Faham. Alright, lagi ada persoalan yang lain yang you guys nak bertanya? Zam, Coach nak confirm yang CAK ni kita contoh ambil CAK Cell lah. CAK Okey, Cell ni. CAK So, Cell. Okey. satu mid BB. Okey. Yang kedua tentang MA 510 tu dia kena close di bawah MA bawah apa low. Dia, contohnya Betul. macam ni. Contohnya yang ini. Nampak tak ni? Okey. Ya, di bawah low. Dia mesti kalau boleh lah CSA, tapi dia tak cerita Dia cerita candle yang close melepasi melepasi mid DB dan MA 510 low. So nampak tak ni? Ni dia close macam mana? Dia close melepasi lah tiga-tiga line tu. Itulah candle arah kukuh. Cuma satu lagi nak kena tengok, yang the best adalah dia open dekat atas sikit. Ni jarang lah. Kalau dia, tapi secara ciri-ciri dia mesti close di bawah lah mid DB dan MA 510. Tapi yang best bila dia buka tinggi sikit dan dia di bawah. Then that one okey lah pada saya. Itu lagi bagus lah sebenarnya. Kan? Ada juga yang ini dah ada CSAK. Ini pun pada saya boleh consider CSAK ni, this one. Sebab apa? Secara teori yang Cikgu Omali kita melepasi mid BB dan MA 510 boleh pakai. Tapi saya lebih suka CSAK yang ini. Sebab dia melepasi tapi dia open daripada atas. Itu untuk sell. Kalau buy dan sebaliknya. Kalau buy macam ni, open dekat sini, close melepasi mid BB dan MA 510 high. Jadi gitulah. Okey. Alright. Okey. Ada persoalan? Okey. Kalau macam saya, tadi ada yang tanya GU kan. Nampak H4? Dah ada momentum sell. So, besok pastikan H1 ada market hilang volume. Di sini, MHB dan ada BB EMA. Dan juga EMA 100 dan 200, 100 di bawah 200 dan layer. Okey. Macam saudara Syam tadi dia layer sell dekat sini. Sebab apa? Dia layer sell kat sini, ada momentum dari entry. So M15 mesti ada BB EMA dan market hilang volume. Kalau tengok dekat sini tidak ada BB EMA. Okey. Tetapi ada market hilang volume. 15, M15. Yalah, M15 kan ni. Bang. Ya. M15 So kita M15 tak tengok dah kan pasal EMA tu. Kenalah. No. Ni dia cerita pada H1 saja. Tadi kita cerita pada H4. Ni H1. Okey. H1 pergi pada M15. Cuma dia tak ada medium. Dan tak ada masalah. Masuk je kalau ni. Dan pastikan EMA 100 dan 200. 100 di bawah 200. Then go ahead lah. Tak ada masalah. Cuma nampak kita dah layer banyak sini. Pum dia naik balik. Kan? Kita kena monitor lah. Kalau rasa nak close the position kat situ, kita close the position. It doesn't matter. Okay? Dan dia making profit juga. Tak ada masalah untuk dia teruskan. Cuma kita fahamlah H1 ni kan. Kita tak tahu yang momentum dia ni yang mana satu yang lebih betul. Kan? So pada saya, macam saya suka yang lebih tenang sedikit. Saya suka tengok di H4. Nampak? Setiap kali ada momentum di sini, nampak tak re-entry sini?
Setiap kali ada momentum di sini, nampak tak ada re-entry di bawah MA bawah. di bawah situ. So lebih memudahkan lah pada saya. So you guys boleh pakai, tak ada masalah untuk nak guna benda tu. So macam saya kalau nak cari sell, saya akan tunggu besok lah di H1 ni. Kan? Semua EU pun dah terjun. Nampak? Okay. NZD apatah lagi. AUD pun sama juga. So besok kita cari sell je lah. Boleh. Okay. Ini nampak ni. Okey, ada soalan? Tak ada lah. Ada. Okey. GU dah tutup separuh dah. Tengok dah. Okey. Dah. Alhamdulillah. GU dah tutup lah bang. Macam tu hold lah. H4 momentum Ah. kan. Hold. Tinggal separuh. Hold lah semua. Hold semua. Ah. Oh banyak Tali banyak-banyak. Oh tak boleh. Oh, sampai low BB daily tu. Hold lah. Orang ni hold lah. Apa dah tahu kan ada momentum sell tu, hold je. Saya limit banyak lagi atas tu bang. Esok re-entry sell. Hold lah. Hold. Hold lah. Janganlah. Hold. M50 di atas MACD tu. Ini Oh, macam ni. ni coach macam MK kan ni? Kalau dia daripada sini momentum ni dan esok dia naik dekat zone ni, okey, katalah malam ni pun dia naik sampai di zone ni, itu adalah MK. Tetapi MK ni pastikan di H4 mesti jadi candle arah kukuh baru best. Kalau dia jadi momentum ni jarang sikit lah. Kebiasaannya MK ni bila ada candle, dia kunci dia macam ni ya. Kalau follow trend, setup D tadi tu, follow trend, ada momentum. Okey. Kalau MK, dia duduk tengah-tengah. Pada saya, ini saya lah. School of thought of saya. Tapi kalau ada belajar dengan Abalan yang lain sikit, belajar dengan grup Fendi lain sikit, belajar dengan grup Syam yang lain sikit tu, itu ikut dia orang punya kefahaman. Macam saya, Okey, coach. saya tak ada. Dia Coach nak tanya SOP lebih kurang je nah. Katalah time frame pertama, time frame kedua, time frame Sama. ketiga kan? Okey, Sama. untuk MK macam mana lebih kurang? Lebih kurang secara ringkas dulu, secara ni dulu. Okey, tadi saya dah explain nanti Basic. dekat NJ. Dekat NJ tadi saya dah explain. Boleh nanti abang tengok kat YouTube. Tak apa, saya Boleh. ulang. Sebab Okey. ada nama, ada peluang dah kat sini. Kita tengok balik dekat ni. Nampak tak dekat Okey. sini ada candle arah kukuh sell? Ini syarat MK Di H4 mesti ada Okey. candle arah kukuh sell. Okey. Itu syarat dia. Macam kalau follow trend mesti ada momentum. Itu syarat. Okey. Lepas tu Alright. tunggu saja dekat zone re-entry di situ. Okey? Pastikan zone re-entry sell di situ. Untuk jadi kat situ, di H1 mesti jadi apa? Okay. Di H1 pula, dia wajib ada momentum sell. Dia wajib ada momentum sell. Selepas daripada tu, dia ada market hilang volume. Ingat saya ulang ni, market hilang volume juga. Nampak? Dan di market hilang volume ni, kena itu nombor satu, jadi market hilang volume. Nombor dua, pastikan EMA 50 di atas MACD. Okay. Ada tiga benda nak kena tengok dekat H1. Satu, momentum. Nombor dua, market hilang volume. Dan ada EMA 50 di atas EMA 100. Ini untuk sell. Okay. Okey. Dan pergi balik pada M15. M15 pula pastikan dia ada yang pertama, ingat balik, ada market hilang volume. Dan EMA 100 di bawah EMA 200. Okey. So bolehlah layer. Dan pastikan EMA 200 ni masuk dalam VB. Startlah layer. Lagi dia tak masuk, contohnya yang tak masuk lagi kat sini, janganlah layer lagi. Tak candle pun dah jadi MHB dan dia dah start masuk dalam. Dan layer je lah. Di antara EMA 200 sampai top BB tu. Itu adalah zon pucuk sekali dekat situ. Faham tak? Zone premium. Ikutlah. Nak pakai premium, nak pakai pucuk, ikutlah. Nak pakai benda lagi. Yang paling tinggi. Nak pakai benda lagi. Pakailah. Masanya kan Ya.
So kalau setup MK ni Kejap. adalah setup Sorang. A1. Okey. Sorry. Sila Setup MK ada. ni adalah setup A di time frame yang lebih besar. Sebab Sekali dia lagi. adalah kalau setup MK ni di H4, dia Okey. adalah setup A di time frame yang lebih besar. Maksudnya weekly. Betul ke macam tu? Boleh. Tu dah pandai lah tu. Tu otak dah bercantum lah tu. Alhamdulillah. Tu dah bercantum. Bagus. Betul. So dia adalah candle arah kukuh di sini, betul tak? Kan? So bila sini candle arah kukuh, di daily sebenarnya market hilang volume. Nampak tak? So bila daily market hilang volume dekat sini, sebenarnya dia adalah re-entry sell di weekly. Nampak? Betul. Itulah jawapan dia sebenarnya. So di sini kalau kita dapat double check dekat higher time frame, dan kita entry kat sini, then kita sanggup tunggu hold whatever position yang kita ada sehingga dia jadi momentum sell. Sebab apa? Sebab di daily tu ada market hilang volume. Perasan tak? So bila H4 dah jadi momentum sell, then kita agak confidence lah. Bila H4 saja ada momentum sell, maknanya dia akan cari mana? Bottom BB di daily ataupun re-entry buy di weekly. Nampak tak di zone ni? Kan? Oh, masuk ni. So itulah bestnya bila kita faham higher time frame dan kita boleh dapat fix yang sangat lumayan. Itulah cerita dia. Maknanya bila jadi macam tu, dan betul lah apa yang saudara Azim faham tu. So ini benda ni you kena test depan, test belakang, test depan, dan you akan nampak sekaligus. Bila nampak benda ni, oh kita tahu dah weekly ni perjalanan weekly. Faham tak? Okay. Boleh. So ini adalah perjalanan weekly. So H4 dah ada momentum sell. So besok insyaAllah kita sharekan lagi lah. Besok insyaAllah. Cuma ada NJ, ada AJ, ada NU, ada AU, ada apa ni? EU, tadi GU, Syam dah short GU. So pilihlah yang mana pair yang korang berkenan. Baik, esok tunggu H4 esok. Tunggu H4 esok insyaAllah. Kalau ada rezeki kat situ, then masuklah, pilihlah. Ada Awal malam ni parking. parking tu, parking. Patut tadi jangan close, diam je. Dia psycho sikit. Tinggal separuh. Mana cik, tu simpan semua lah. Rugi Aduh. kalau tak kena masuk esok. Aduh. Okay, sebab ni set up perjalanan weekly tu. Okay, ada soalan lain? Ya. Ada tak soalan lain? Cuma in term of macam saya memang kita buat SOP tu one by one lah. So bila ada SOP kita one by one tu, senang saya, kenapa saya buat? Satu untuk saya, yang kedua senang saya nak monitor klien saya lah. So kat mana kita sekarang, apa semua, kat mana target kita, kita dah tahu, saya dah tahu dah dia dekat mana sekarang, setup apa yang ada. So at least kita bercakap perkara yang sama lah. Itu yang kenapa saya buat beberapa SOP tu. Okay. Alright, ni ada yang tanya, Azim tanya. Mentality trader, Allahu Akbar. Plus mentality trading ni nak buat online, saya pernah dah buat online. Cuma online tu keberkesanan dia tu agak tak berapa best lah. Sebenarnya saya suka face to face. Selepas daripada tu baru kita boleh tengok in term of your punya setup macam mana. Sebab saya akan bagi pada you guys macam mana otak kita berfikir, macam mana cara kita nak set up kita punya trading plan, berapa kita punya in term of target. InsyaAllah nanti saya share dalam group. Contohnya trading, it's not trading, kita panggil trading canvas lah. So trading canvas tu dia akan comprise of the technical dan juga kita punya target. So dia tak miss out antara otak kita berfikir dengan psikologi kita berfikir lah. Kejap, kalau saya sempat, kejap saya tengok kalau ada dalam grup saya ni. Kejap Tapi saya lebih prefer untuk kelas ni biar face to face lah. Bila dia face to face tu,
senang korang nak bertanya dan senang saya nak buat benda tu lah. Dia ada tools-tools dia. Dia ada tools-tools dia. Dia bukan apa orang panggil sembang bodoh je lah. Tak ada. Sebab dia melibatkan kita punya emotional. Otak kita dengan jantung kita ni dia sepatutnya ada linkage lah. Cuma kita je tak kenal otak kita dengan hati kita. So ini antara nampak ni kan saya punya ni kan what we call it, template saya ni, nampak? Zapkologi. Saya saja je letak nama saya. So ni semua ni saya akan ajar one by one lah. Dan ini semua satu-satu apa dalam cerita tu saya akan ajar. Ini dia punya tools dia. Ni adalah diri kita lah. So benda ni semua ni dia ada method-method dia ni, yang ni kena one by one, tools one by one lah. Baru saya boleh matchkan dengan kita punya target lah sebenarnya. So kat sini ada target dia, macam mana cara nak buat apa semua tu nanti kita kena discuss lah. Macam mana kita punya triangle ni, macam mana kita nak tahu ini mentality kita. Semua ni dia saya dah buat dah sebenarnya, cuma saya tak open pada public lagi lah. Sebab ni dia memerlukan what we call it, memerlukan masa yang apa orang panggil apa? Masa yang banyak lah. You bayangkan technical pun dah pakai masa yang banyak itu dengan Abang Zudi daripada pagi kan. Kita sampai ke petang. Psikologi ni kemungkinan sampai panjang lagi lah sebenarnya. Cuma nantilah saya ada energi sikit, insyaAllah kita plan, kita buat pelan-pelan. But right now, pastikan korang boleh crack dulu what we call it, the 20% tu dulu. Itu yang the most important. Okay. So basically kalau in summary lah, kita ada dalam 7 minit lagi. Okay. In summary, kalau anda tengok dekat sini, dekat engine ni is a classic case lah daripada setup A, alright, kepada setup MK dan kepada setup B, follow trend. MK ni mid term lah dekat tengah ni. Okay. A ni daripada yang mula awal, so MK di zone ini, dan sekarang di what we call it, follow trend lah. Cuma yang follow trend ni best dia adalah bila dia start habis daripada MA50. That is the first one. Sedap sikit betul. Tapi kalau dia dah hujung-hujung, selalu kita akan kena loss bila dia patah balik semua tu. Kan? Yang tu yang dia jadi masalah sikit kat kita lah bila setup B ni. Contoh dia macam ni lah kat sini. Nampak tak ni? Kita nampak berkemungkinan okay. Contohnya macam ni, kita dah nampak dah ni, kan? Dah ada momentum kat situ sebelum tu. Nampak kat sini, nampak? Sekali dia reverse, panjang pula tu naik kan, sampai ke atas kan. So basically, ini kita kena handle the situations lah, benda ni. Nampak kan? Ni naik sampai ni. Abang Zudi kata ni, 3-4 bulan ni. Kalau entry 0.01 pun, ni dah, ni seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Kita pun tunggu bila nak turun lah kan. Okay, so ini dia kena handle sikit the situations lah, itu saja. Okay, last question, 5 minit. Kepada mereka yang berada di utara, so boleh jumpa saya start besok. InsyaAllah saya akan bergerak ke utara besok sehingga 3 hari bulan. Okay, so kelas amalan pun ada pada 2 hari bulan, so maybe kita boleh meet up lah dekat sana. And then selepas daripada tu saya balik ke sini, 4 bulan ada sekejap kat Terengganu, then saya terus bergerak ke KL. So pada mereka yang ada kat KL, maybe kita boleh jumpa nanti dekat KL between 4 hari bulan, 4 hari bulan taklah, maybe 5, 6 ataupun 7. Maybe 7 saya dah balik, saya tak pasti lagi. So 5 dengan 6 tu maybe kita boleh jumpa sekali. Dan maybe saya akan jumpa Abalan juga dekat area Putrajaya. So sesiapa yang ada time, yang berkelapangan, boleh join kita orang nantilah dekat Putrajaya, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa. Okay. Tempat lain masih belum ada dalam perancangan. Kita relax dulu untuk bulan puasa ni, tenang-tenang dulu. Lepas daripada tu insyaAllah
Kalau tak ada apa-apa, office kita di Kuala Terengganu akan buka dalam 1 hari bulan 5 nanti after raya. So kita ada office kat situ dan kita boleh duduklah untuk Syam and the gang dia punya tu nanti boleh menggunakan office tu dekat kalau diizinkan Allah lah, maksudnya office kita akan berada dekat situ. Other than that, InsyaAllah. InsyaAllah. saya tak ada apa-apa. So saya rasa itu je. Minta ampun, minta maaf seandainya saya share suara terkasar apa semua. Kadang-kadang kita kena kasar sikit. Untuk trader dia tak ada manja-manja. Manja-manja, kan. Hati dalam taman ada masalah sikit. So saya minta ampun, minta maaf. So saya jumpa anda nanti the next punya session. Kiranya dalam support group tu anda bagi tahu je apa soalan yang nak ada dalam support group, insyaAllah. Okay guys, thank you very much. See you again. Terima kasih coach. Semoga selamat berperjalanan, selamat kembali. Kalau sempat saya singgah ke KB sedikit. Cantik. InsyaAllah. Kemudian. Okay. Okay guys, thank you. Baik. Thank you. Okay, terima kasih.